Baik, Assalamualaikum ya. Dan salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya kembali bersama anda ya dalam satu sesi live yang telah saya awalkan ya seperti semalam ya. So minta maaf lah, saya awalkan live saya untuk beberapa hari. Jika saya tidak mengadakan live pada pukul 10 malam, maka saya akan adakannya antara 4.30 hingga 5 petang lah. Jadi hari ini saya akan membincangkan dua tajuk menarik ya. Yang pertama, minta maaf ya. Okey. Yang pertama yang menjadi tanda tanya ya ramai pihak ya berhubung Azam Baki. Ya, berhubung Azam Baki. Minta maaf. Dan isu pemilikan saham Azam Baki ya. Itu tajuk pertama yang akan saya bincangkan hari ini. Dan yang kedua saya akan bincangkan berhubung fitnah ya, fitnah tak habis-habis yang dilontarkan oleh Najib kepada Tun ya. So dua isu ini saya akan bincangkan hari ini. Dan lepas itu saya akan buka kepada soalan, jadi anda boleh bertanya soalan. Ya, jap ya. Baik. Okey, saya mulakan. Jadi isu pertama Azam Baki dan isu kedua berhubung satu fitnah Najib terhadap Tun. So ini yang saya akan bincangkan. Jadi kita mula dengan isu pertama iaitu Azam Baki. Dan saya ingin meluru masuk terus ya. Isu ini memang sudah diperkatakan, hangat diperkatakan di media sosial dan juga di media arus perdana. Jadi saya ingin meluru masuk terus menerusi perspektif kenyataan yang telah dibuat oleh PAS. Jadi PAS ada buat dua kenyataan bercanggah. Ya. Kenyataan pertama adalah kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS. Ya. Dan kenyataan kedua yang dibuat hari ini adalah daripada Taqiyuddin Hassan. Dan Taqiyuddin Hassan ni memegang jawatan ya perundangan di dalam kerajaan pimpinan Ismail Sabri. So jadi implikasi kenyataan Taqiyuddin ni adalah berat ya. Baik, saya akan bincangkan dan sebelum saya mula saya nak beritahu ya kenyataan PAS ni dari kepimpinan atas berbanding dengan pemuda ni bercanggah. Okey. Jadi sepintas lalu kita tahu setelah sekian lama berlega di media sosial, kononnya Azam Baki ini ada pemilikan saham yang diperolehinya ya, ini dakwaan lah sebelum Azam Baki membuat sidang media, ada pemilikan saham yang dimilikinya pada ketika beliau menjawat jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM. So itulah dakwaan yang berlega di media sosial. Okey. Dan kemudian kita dikejutkan dengan satu kenyataan akhbar oleh Terence Gomez, Edmund Terence Gomez. Dia adalah seorang pakar ekonomi tersohor dan dia merupakan ahli panel sebuah lembaga yang menjadi sebahagian daripada SPRM. Jadi dia letak jawatan kerana dia kata ada beberapa perkara berhubung Azam Baki yang tidak disiasat. Tidak ada apa-apa tindakan yang telah diambil setelah perkara ni dibawa kepada perhatian pihak berkaitan. Jadi pada mulanya daripada lembaga berkenaan ya, saya bacakan ya nama lembaga itu iaitu Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Baik. Jadi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah ni terus membuat kenyataan selepas Gomez letak jawatan. Dia kata sebenarnya Gomez tidak memberikan apa-apa dokumen atau maklumat berhubung dengan apa yang didakwa oleh Gomez berhubung Azam Baki. Jadi perkara ni sebenarnya telah disangkal oleh Gomez. Gomez berkata dalam email dia kepada pihak berkaitan di dalam Lembaga Penasihat ya, Pencegahan Rasuah tu, dia ada sertakan 5 lampiran. Ya, 5 lampiran
yang mempunyai maklumat terperinci tentang apa yang dikatakannya. Jadi di situ sudah timbul tanda tanya kerana kenyataan Gomez bercanggah dengan kenyataan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Gomez kata dia beri maklumat, lembaga kata dia tak terima. Jadi salah seorang menipu. Okey. Kemudian kita dikejutkan apabila Azam Baki membuat satu sidang media bersama pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Jadi pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah ni jika buat sidang media bersama dengan Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM, situ dah pelik. Itu nampaknya jelas bahawa Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah ni memihak kepada Azam Baki. Dan sidang media tu terang-terang mempertahankan kedudukan Azam Baki, di mana Azam Baki beritahu apa yang didakwa di media sosial ni telah dijelaskan olehnya kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah atau LPPR. Dan menurut Azam Baki tidak ada konflik kepentingan dan tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukannya, dan dia berkata bahawa LPPR atau Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah telah menerima penjelasan dia. Itu adalah sidang media yang dilakukan oleh Azam Baki. Dan tetapi dalam sidang media yang sama, Azam Baki telah mengaku bahawa akaun trading peribadi dia telah digunakan untuk membeli saham. Maknanya dakwaan yang telah mencetuskan segala kontroversi ini adalah benar. Tetapi alasan yang diberikan oleh Azam Baki bahawa akaun trading miliknya telah digunakan oleh adiknya. Jadi dia tidak ada kepentingan peribadi. Tidak ada konflik kepentingan. Baik. Sebelum saya masuk ke dalam kenyataan Taqiyuddin dan PAS ni, saya nak beritahu bila anda duduk dalam jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Badan Pencegahan Rasuah Utama Negara. Dan dalam kedudukan itu anda guna akaun trading anda untuk membeli saham yang didakwa berjuta ringgit, maka anda tidak boleh lepas tu kata, oh ini untuk adik saya. Kerana akaun yang digunakan adalah akaun anda sewaktu anda menjawat jawatan penting. Jadi jika anda berkata, ini adalah untuk adik saya dan mengharapkan semua orang percaya, apakah bukti yang boleh ditunjukkan oleh Azam Baki bahawa niat dia bukannya untuk kepentingan peribadi sedangkan akaun peribadi dia digunakan? Dan macam mana Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah boleh terima hujah tersebut? Sedangkan apabila seorang menjawat jawatan penting sebegini yang berkait dengan pentadbiran persekutuan, lebih-lebih lagi Badan Pencegahan Rasuah Utama, maka boleh jadi timbul syak salah guna kuasa. Dan di bawah Akta SPRM memang tidak boleh ada apa-apa tindakan oleh pemegang ofis, pemegang jawatan sebegini untuk mendapat manfaat bagi diri dia menerusi urus niaga perniagaan ataupun apa-apa urusan yang mungkin telah menggunakan kedudukannya. Jadi Azam Baki adalah Ketua Pesuruhjaya SPRM. Akaun peribadi dia digunakan. Jadi timbul syak dia telah salah guna kedudukannya kerana mungkin pembelian urusan jual beli saham tu telah mendatangkan manfaat kepada dia kerana urusan tu melibatkan seorang yang berjawatan tinggi. Yang Azam kata digunakan ini hanya untuk adik dia yang guna. Ini alasan Azam Baki. Mengapa Azam Baki tidak mematuhi etika dan akta-akta bagi mengelakkan berlaku syak? Mengapa Azam Baki, kalau dia pun adik dia ada masalah ke, saya tak tahulah mengapa adik dia tak guna akaun dia sendiri, mengapa tak guna akaun orang lain? Jadi bila ada syak begini, saya amat pelik bila Taqiyuddin boleh keluar kenyataan dan mengatakan PAS berpuas hati dengan penjelasan sidang media Azam Baki, dan Taqiyuddin sebaliknya menuding jari kepada pihak yang menimbulkan persoalan. Kononnya pihak ni berniat tidak baik untuk ganggu gugat kestabilan negara.
Ini satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab dan fitnah Taqiyuddin terhadap mereka yang menimbulkan persoalan ni. Kerana mereka yang menimbulkan persoalan ni memang ada asas kukuh untuk menimbulkan persoalan ni. Sebab tidak harus seorang yang duduk dalam jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM melakukan urusan jual beli begini menggunakan akaun peribadi dia. Dan jika berlaku urusan jual beli begini, perlu dilakukan siasatan bagi melihat ada sebab ada konflik kepentingan. Saya pelik bila Azam Baki kata tidak ada konflik kepentingan. Dah ada konflik kepentingan. Akaun peribadi dia digunakan untuk membeli saham berjuta waktu dia menjawat jawatan Ketua Pesuruhjaya. Itu terang-terang konflik kepentingan dan seharusnya disiasat bagi melihat sejauh mana urusan ini tidak dipengaruhi oleh kedudukan Azam Baki dan tidak mendatangkan manfaat kepada Azam Baki. Bukan sekadar dengar press conference Azam Baki. Kalau sekadar dengar press conference Azam Baki, lebih baik semua yang melakukan jenayah tak payah disiasat. Kita biar mereka buat press conference, sudah semestinya mereka menafikan dan kita terima penjelasan mereka. Contohnya Lim Guan Eng. Saya beri contoh Lim Guan Eng. Lim Guan Eng dulu membeli satu banglo di Jalan Pinhon, Pulau Pinang. Mengapa ianya terjadi kontroversi? Sebabnya pada ketika pembelian itu dibuat, Lim Guan Eng bergelar Ketua Menteri Pulau Pinang, jawatan tinggi itu. Jadi adakah salah jika seorang Ketua Menteri beli sebuah banglo? Tidak. Yang menimbulkan rasa curiga adalah apabila Lim Guan Eng dikatakan telah membeli banglo tersebut jauh di bawah harga pasaran. Jadi sudah timbul satu persoalan berdasarkan akta SPRM yang berkaitan, iaitu mungkin ada konflik kepentingan di sana. Mungkin Guan Eng telah mendapat satu manfaat kewangan disebabkan kedudukan dia. Jadi mungkin urus niaga jual beli rumah tu, Guan Eng dapat membelinya pada harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran sebab kedudukannya sebagai Ketua Menteri. Di situ sudah ada satu kesalahan. Walaupun mungkin Guan Eng benar-benar tidak ada niat berbuat demikian ke, dia ada ke, tetapi tidak seharusnya dilakukan oleh seorang yang berjawat Ketua Menteri. Tapi ikut logik Azam Baki, ikut logik Lembaga Pengarah Penasihat Rasuah, tak payah nak dakwa Lim Guan Eng. Ikut logik mereka, lepas Lim Guan Eng dah beli banglo di bawah harga pasaran, cuma minta Lim Guan Eng buat press conference, kemudian Lim Guan Eng akan buat press conference dan dia akan bagi tahu, ya memang saya beli harga di bawah harga pasaran, tapi ini adalah persetujuan antara saya dengan penjual. Jadi saya tidak ada apa-apa niat buruk. Saya pun tidak tahu benda apa, bagi lepas. Esok mana-mana bagi lepas. Esok orang lain melakukan jenayah menggunakan kedudukan mereka untuk memperolehi saham ke, pulangan ke, dana ke, ya, minta dia orang buat press conference. Lepas buat press conference, mereka boleh kata, ya memang akaun saya digunakan, tetapi digunakan, yang gunakannya adik saya. Semua orang boleh lepas macam tu. Faham tak mengapa amat pelik bila Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah boleh terima pendapat Azam Baki? Semestinya Azam Baki tidak akan mengaku. Saya bukan menuduh Azam Baki bersalah. Saya cuma kata, semestinya andai kata dia bersalah, dia tidak akan mengaku. Dan yang lebih pelik lagi, Taqiyuddin, Menteri Perundangan, seorang yang kononnya arif perundangan, kata berpuas hati, lepas tu dituding jari terhadap rakyat yang mempersoalkan perkara ni, yang memang ada asas kukuh untuk mempersoalkan perkara ni, dengan memberitahu mereka berniat jahat, mereka ingin porak-porandakan politik negara. Taqiyuddin, sila letak jawatan. Sebenarnya yang sedang memporak-porandakan politik adalah gerombolan anda, yang sedang meningkatkan kemarahan rakyat kerana rakyat tidak tahan dengan tahap kemudaratan politik, ekonomi dan sebagainya adalah gerombolan anda. Ini satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab oleh Taqiyuddin dan PAS. Malah dalam PAS sendiri berpecah. Sebab pemuda PAS beri kenyataan yang betul. Azam Baki harus direhatkan.
Kemudian siasatan dilakukan. Betul. Nampaknya PAS pun tidak sehaluan pemuda dia dengan kepimpinan dia. Apa punya pendapat Taqiyuddin ni? Senang-senang nak tuding jari kat rakyat. Ini Taqiyuddin sama yang menipu Dewan Rakyat dulu masa isu darurat, tapi saya tidak ingin bangkitkan benda ni. Ya. So, sekarang ni bukannya sepatutnya lembaga penasihat pencegahan rasuah dengar Azam Baki dan kemudian berpuas hati, kemudian tutup kes. Tak. Sebab kesalahan yang mungkin dilakukan ni telah dilakukan oleh seorang penjawat jawatan dalam SPRM. Jadi seharusnya siasatan dilakukan oleh pihak luar, pihak yang tiada kaitan dengan SPRM, dan benda ni wajib dilakukan, iaitu Jawatan Kuasa Siasatan Khas atau Special Task Force, seperti yang disarankan oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Kalau tidak, esok tak payah buat siasatan, tak payah dakwa siapa-siapa. Terus suruh orang yang didakwa ni, yang salah guna kedudukan ni, yang terang-terang bawah akta SPRM ni telah melakukan kesalahan, minta dia orang buat press conference. Kemudian mereka akan kata, oh memang akaun saya digunakan, tapi ini untuk adik saya dan sebagainya. Kemudian kita, oh alhamdulillah kita terima. Lepas tu habis, tutup cerita. Mana boleh? Kena ada satu independent body, badan yang bebas. Suruhanjaya Siasatan Khas untuk siasat Azam Baki. Jadi jangan alihkan perhatian rakyat daripada isu pokok. Ini yang memarahkan rakyat. Ya. Kalau kes SRC contoh, lebih baiklah dulu tak payah SPRM heret Najib ke mahkamah. Tapi nasib baik heret Najib ke mahkamah. Akhirnya bukti-bukti yang diterbitkan menunjukkan Najib melakukan kesalahan. Jika ikut logik yang digunakan Azam Baki, minta Najib buat press conference, Najib kata, oh memang akaun saya duit masuk, tapi saya pun tak tahu, saya tidak dapat manfaat, itu Jolo yang buat. Habis cerita semua. Oh okey, terima kasih, jadi kita tahu sekarang Najib tak bersalah. Begitu. Kita lihat sekarang Najib telah didakwa di mahkamah dan rupa-rupanya memang bersalah. Jadi apa kelebihan yang ada kat Azam Baki ni sehingga beliau ada PAS ni, ada Menteri Perundangan ni boleh buat kenyataan begini? Apa kelebihan yang ada pada Azam Baki ni? Mengapa mereka ingin melindungi Azam Baki? Ya, laskar-laskar cyber, Saitro yang pro kerajaan ni menuding jari, okay, orang ada niat tak baik. Ini terang-terang menurut akta yang berkaitan telah berlaku sesuatu yang perlu disiasat. Kalau tidak disiasat, habis. Orang tidak akan percaya pada sistem perundangan negara kita. Ya. Dan satu lagi yang saya ingin jelaskan secara ringkas dalam bahagian kedua, kemudian anda boleh bertanya soalan. Najib tak habis-habis dengan Tun. Ya. Saya nak sarankan kepada Najib asyik-asyik memainkan propaganda Tun untung berbilion-bilion. Saya nak beritahu Najib dengan mudah, ya, dengan mudah. Pertama, ya, dari tahun 2015 Tun bila dia sebut benda tu, bahawa Najib telah mencuri duit berbilion menerusi 1MDB, SRC dan sebagainya, akhirnya beberapa kes berjalan. Satu kes telah diputuskan secara jumlah oleh 4 hakim yang menunjukkan dengan jelas bahawa Najib bersalah dalam kes SRC. Dan bukti-bukti yang telah diterbitkan menerusi Wall Street Journal, Sarawak Report, ada di antaranya sel media Najib dulu beritahu itu semuanya adalah fitnah. Rupa-rupanya benar. Malah telah disabitkan di dalam mahkamah rayuan dan mahkamah tinggi dulu, 2 mahkamah, jumlah 4 hakim, bahawa ada bukti bahawa dana yang masuk ke dalam akaun Najib berbilion tu bukannya dari Raja Arab Saudi seperti yang didakwa oleh Najib sendiri sebelum PRU14, tetapi ianya adalah dari SRC. Jadi belah Najib ada bukti, satu dunia boleh lihat, satu dunia boleh ikuti perbicaraan mahkamah dan hujah-hujah yang telah diketengahkan. Belah Najib hanya cerita.
Saya sendiri telah menangkap Najib memfitnah 2 kali. Satu daripadanya saya dah buat laporan polis berhubung RCI Forex. Ya. Sepintas lalu, Najib memfitnah dalam Facebook mengatakan Kerajaan Pakatan Harapan bawah pimpinan Tun telah menarik balik laporan polis berhubung RCI Forex dan kemudian mengklasifikasikan kes sebagai NFA. Saya buat laporan polis kerana itu terang-terang fitnah oleh Najib. Kerana yang sebenarnya yang mula-mula membuat laporan polis berhubung RCI Forex adalah Setiausaha RCI yang dilantik di bawah pentadbiran Najib. Kemudian dia sendiri yang tarik balik report, bukannya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Kemudian polis yang mengklasifikasikan kes sebagai NFA. Kerajaan tidak berhak berbuat demikian. Jadi fitnah demi fitnah demi fitnah demi fitnah oleh Najib. Kerana Najib terdesak, tak apa, nak fitnah lah, nak perdaya rakyat, perdayalah. Tapi asyik sebut Tun, maknanya Najib takut pada Tun. Ya, tunjuk bukti, tak payah cerita. Tak payah cerita. Kalau orang nak cerita, orang boleh pergi pawagam, orang boleh baca buku. Ya, tak payah cerita. Ya, tunjuk bukti. Dah bercerita sejak 2015. Sekarang kerajaan dipegang oleh UMNO. Dulu pun dipegang oleh UMNO. Memang Najib ada kekuatan untuk mengorek apa-apa maklumat untuk menyabitkan Tun sebagai bersalah, tapi tak berjaya. Malah sebelum PRU14, pelbagai siasatan telah diusahakan terhadap Tun, termasuk siasatan LHDN. Tak berjaya menunjukkan sebarang bukti Tun melakukan kesalahan. Semuanya cerita diterbitkan untuk menyebabkan orang benci Tun. Tapi LHDN ada jumpa kesalahan Najib. Mahkamah ada jumpa kesalahan Najib. Jadi tak payah nak alih perhatian. Tun bilioner, anak dia bilioner. Walhal Tun dalam 22 tahun mentadbir negara, dia tidak benarkan anak dia memegang jawatan. Tapi dalam pada Najib menjadi Perdana Menteri, anak dia pegang jawatan dalam kerajaan. Kalau nak banding betul-betul. So ini nasihat saya kepada Najib, berhenti memfitnah. Berhenti memfitnah. Jangan jadi kaki fitnah, putar belik, putar alam. Ya. So stop it lah. Okey, saya buka kepada soalan. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya bermula sekarang. Dan selepas live ini, saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya dan juga link kepada 2-3 artikel berkaitan di ruang atas di tajuk. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya dan baca artikel-artikel berkenaan, atau layari terus thethirdforce.net. Sentiasa layari untuk mendapat perkembangan politik terkini. Jadi okey, saya tidak akan baca yang atas. Saya kalau ada tertinggal, anda boleh bertanya, ya. Zulkarnain, most embarrassing, the public has lost faith in MACC and their credibility is at stake. Sedih. Betul. Dan bukan isu ini saja yang pelik, kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Taqiyuddin, Lembaga Pengarah Pencegahan Perasuah dan sebagainya. Kita masih lihat bila Hamid Badu membuat kenyataan, dia terang-terang sebagai ketua polis negara diberitahu ada unsur rasuah, ada unsur salah guna kuasa. MACC beritahu apa? Oh, itu isu dalaman. Mana boleh? Dah sebut salah guna kuasa, itu wajib disiasat oleh MACC kerana ianya melibatkan MACC. Dalam akta ada berhubung salah guna kuasa, rasuah. Dia lepas begitu je. Oh, ini isu dalaman. Dari situ dah nampak something wrong with MACC. Ya. Rosli Anjang, memalukan Melayu satu dunia. Minta maaf lah, tapi saya kena setuju dengan Rosli. Memang memalukan. Hasnah, semoga disegerakan kepada Tuanku Syekh Raja Perpelangga. Amro Ismail, makin Tun M difitnah oleh perompak dan kroni-kroni dia, makin banyak kebenaran tersebar. Betul. Contohnya, jika anda masih belum menonton live saya di mana saya menjelaskan mengapa sebenarnya Najib, bagaimana dia spin isu KWSP, anda boleh rujuk live saya semalam, sama ada di Facebook atau di YouTube Regi J. Siri Taudin.
Dia kaki spin, kaki pusing. Tapi dia lakukannya penampilan seolah-olah berfakta. Jadi rakyat boleh terpedaya. Ya. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya akhiri live ni. Kita jumpa balik esok. Ya, salam kembali Kamal Zairuddin. Sejak langkah Sheraton macam-macam berlaku, kita ucapkan terima kasih kepada Mahathir yang lepaskan tanggungjawab. Ya, sebenarnya ada hikmah di sebalik langkah Sheraton ini, kerana satu, Malaysia sedang memperhatikan siapa itu UMNO, siapa itu PAS dan siapa itu PPBM, dan lagi banyak kebodohan mereka ni. Mereka tak sedar, ya, mereka masih percaya, mereka tidak faham tahap kematangan rakyat dewasa ni. Mereka masih percaya, contohnya Taqiyuddin, bila buat kenyataan begini, rakyat boleh terpedaya. Nah, biar rakyat lihat. Dan pada ramai sebenarnya sedang tunggu PRU15. Mereka tidak pentingkan lagi PRN dan mereka akan keluar ramai-ramai. Ada hikmah dia. Biar rakyat melihat dan menilai sendiri. Setiap orang yang dianiaya, ini akan jadi satu peluru buat kerajaan. Bukan iaitu ini akan memudaratkan kerajaan. Khususnya apabila mereka yang memperjuangkan kebenaran dianiaya. Macam Taqiyuddin. Dia tuding jari pekat rakyat, walhal terang-terang ada sesuatu yang tidak kena dalam SPRM. Ya. Din Mahat, adakah kerajaan ini melindungi dan tutup menutup kesalahan masing-masing? Tindak tanduk menteri-menteri Taqiyuddin dan SPRM ni menimbulkan syak lah. Okey. Ahmad Nawawi, Regi makan dedak tun ke? Ini saya nak tanya awal Ahmad Nawawi. Ahmad pula makan dedak siapa? Okey. Saya rasa itu je. Jadi jangan lupa, ya, rujuk kepada bahagian tajuk dalam 10 minit nanti. Ada link-link yang berkaitan yang anda boleh rujuk. Sehingga kita berjumpa esok ke lusa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.